Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, pada siri ini kita telah masuk kepada kitab yang ke-12. Nama dia Kitabul Ilmi. Kitab yang ke-12, Kitabul Ilmi, kitab yang menyebut tentang kelebihan ilmu. Bab yang ke-241, Babu Fadlil Ilmi Ta'alluman wa Ta'liman. Babu Fadlil Ilmi Ta'alluman wa Ta'liman. Ada naskah kata Babu Fadlil Ilmi Ilman wa Ta'liman lillahi ta'ala. Ini bab yang menyebut tentang kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu, ilman ataupun ta'alluman, belajar ilmu, wa ta'liman, dan mengajar ilmu ini lillah, karena Allah. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah letak tajuk sini, ilmu yang kamu nak belajar dan yang kamu ajar kepada orang, biarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Oh, kalau gitu tak boleh ambil gaji lah kita. Habis kalau tak ambil gaji, nak pergi nyaku lagi, nak pergi muka ikan lagi, pas bila nak mengajar, itu satu masalah. Jadi tidak bercanggah ambil gaji, ambil sumbangan, tetapi niat dalam hati itu ikhlas, bahawa aku ngajar ni kerana Allah Azza wa Jalla. Sumbangan yang kita terima itu anggaplah sebagai orang panggil pulangan kepada masa yang kita guna ni. Daripada kita duduk sini, kita mengajar, kalau tak ada mengajar, tak ada duit, kena pasal kena pergi kerja. Jadi masa kerja tu, masa itulah kita gunakan untuk menyebarkan ilmu dan belajar ilmu. Jadi kata Imam Nawawi sebut di sini kelebihan ilmu. Maka dalam syarah kepada kitab Riyadhus Salihin ini telah membincangkan maksud ilmu dalam bab ini, ilmu mana. Kena tahu, adakah pergi belajar ilmu itu ilmu ni? Jawabnya, wal muradu bil ilmi allazi waradat bihin nusus. Maksud ilmu yang terdapat dalam nas-nas syarak di sini, iaitulah ia menunjukkan kelebihannya, pahala belajarnya, dan kedudukan ahli ilmunya, dan yang menjadikan orang yang berilmu ini warasatul anbiya, pewaris pusaka nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Maksudnya ilmu syariati aqidatan wa amalan. Naknya ilmu syariah sama ada dari sudut akidahnya dan dari sudut amalan yang kita buat, ibadahnya. Maka bukan maksud dia sini ilmu yang bertakluk dengan dunia semata-mata, seperti ilmu handasah, ilmu engineer, ilmu itu ilmu ni. Tapi jangan kata, oh rugilah belajar ilmu ni, tak boleh pahala lah. Boleh pahala. Kalau kita orang Islam tak pandai ilmu hisab, tak pandai ilmu handasah, tak pandai ilmu tib, tak pandai ilmu penerbangan, habis kita nak jadi, nak naik apa? Nak buat rumah senoi kapir buat, tak boleh. Itu lain. Maksudnya kelebihan khas yang Tuhan sebut di sini, iaitulah ilmu agama. Tapi mempelajari ilmu lain dengan niatnya ikhlas juga mendapat pahala, tapi tidaklah setara yang ilmu agama ini. Maka ilmu syar'i, ilmu belajar ilmu syarak ini, yang telah datang nas-nas yang menyebut tentang banyak, yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita fahamlah ilmu itu, yang pertama sekali, ilmu ni dia panggil jihad. Menuntut ilmu dianggap sebagai jihad. Para pelajar sekalian, sama ada pelajar tua ke pelajar hak muda ke habis tua, kita kena ingat, menuntut ilmu adalah merupakan jihad fisabilillah. Kerana jihad itu sendiri dan semua amalan-amalan yang lain bergantung dengan ilmu. Macam mana kita nak jihad, nak perang siapa awak ni? Tak tahu pakai agama, mana boleh pakai agama?
Kena tahu siapa yang patut kita lawan, siapa yang patut kita tak lawan, siapa yang kita boleh maafkan dan siapa yang kita tak boleh maafkan. Itu sudut ilmu. Kerana orang yang tidak ada ilmu tak akan mungkin dia boleh beramal mengikut yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin? Hari ini kita lihat kesedaran beragama sudah ada di kalangan masyarakat agak tinggi. Kita mengatakan alhamdulillah, ini suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesedaran sahaja tanpa diikuti dengan ilmu yang akan memandu kehidupan kita tak cukup. Pasal itulah ada orang mari sini bawa beras mari. Kata apa benda ni awak ni beras sebanyak ni? Dia kata ustaz ni zakat saya. Kata zakat fitrah segatu gantang saja, mana selori beras gini. Dia kata ini zakat perniagaan. Kata awak berniaga apa? Berniaga barang-barang. Habis nak bayar dengan beras lah. Itu ilmu. Dia semangat dah ni. Nak tunaikan, tapi bukan cara itu yang sepatutnya. Banyak kadang-kadang kita tak kena. Kita buat kerja, saya ni Islamik dah ni. Saya punya syarikat ni Islam dah. Islam macam mana? Tengok-tengok dia punya akaun, duit dia pun simpan dalam bank riba. Islamik kat mana? Ataupun amalan jual beli, kerja buat, perjanjian kontrak yang kita buat tidak menepati syarat, maka kita mengatakan bahawa kesedaran saja itu pintu kunci ke arah jalan yang selamat. Bila kamu dah sedar nak jalan yang baik, maka carilah ilmu yang akan memandu, yang akan memimpin kita ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Ta'ala firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah kata, nalah ada di kalangan, jangan semua di kalangan orang mukmin ini berangkat pergi berjihad belaka. Falaula nafara, kena ada beberapa orang daripada kumpulan ini, ta'ifatum minhum liyatafaqahu fi din, yang duduk tak pergi berperang tapi belajar. Tujuannya bila orang pergi berperang balik nanti dia yang akan mengajar. Jadi kerana itulah kita mengatakan menjadi tanggungjawab kita dalam kampung, dalam keluarga, mesti ada di kalangan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita yang belajar agama. Kerana dalam satu family, dalam satu keluarga, biar ada pemandu dalam tu. Tak boleh buat benda ni halal, tak boleh buat benda ni tak baik. Jadi biar ada dalam kampung, dalam rumah, dalam masyarakat, kena ada orang-orang yang pandai. Maka ini menunjukkan bahawa orang yang duduk itu, orang yang duduk tak pergi berperang itu, muadilan lil jihad fi sabilillah, sama dengan orang pergi berjihad, kerana peranan dia sama. Kalau semua tak belajar, habis macam mana? Maka ini menunjukkan bahawa jihad itu tidak ada perbezaan di antara jihad orang yang pergi asah pedang dia, asah peluru dia, dengan talibul ilmi yang mengasah pena dia, yang mengasah pen dia, yang membuka komputer dia, mengeluarkan masalah-masalah ilmiah daripada butunil kutub, daripada kitab, dan disampaikan kepada masyarakat. Jadi semua itu bertugas, semua ini bergerak untuk menyampaikan kepada masyarakat. Baik, seorang pemuda, dua orang pemuda, yang mana lebih afdal? Dia pergi berjihad ke dia pergi belajar? Ini timbul isu, saya nak pergi jihad. Tapi saya katakan di sini kita kena faham, waktu keluar di sini iaitulah al-khuruj fi sabilillah, keluar pergi berjihad atau keluar pergi menuntut ilmu. Tapi kalau zakat keluar pergi tidur di masjid saja, boleh jadi belum cukup. Ada setengah sahabat-sahabat kita dia keluar tapi dia tidur di masjid lah, kan? Itu tidak cukup pelajaran. Maka para ulama mengatakan kita kena tengok kepada kategori orang. Seorang ni pemuda gagah perkasa, kalau dia tumbuk orang itu bukan sakat cabut gigi, sekali dengan pala-pala cabut, mana gagah dia ni kuat. Maka kita katakan awak pergi berjihad lebih afdal bagi awak. Hak seorang ni dari segi gagah kurang, tapi otak pikap. Kalau hafal Quran itu Masya Allah setahun khatam.
ngapa hadis Bukhari, boleh hafal masail ilmiah, maka kita mengatakan awak jangan pergi berperang, afdal bagi dia ni duduk dalam majlis mempelajari ilmu. Kena tengok setiap orang. Kerana itulah kita kena lihat hari ni anak-anak kita kena pilih tengok. Hak ni pintar, cerdik, A+ orang panggil. Maka hak ni lah yang kita ajar hafal, suruh dia hafal Quran, suruh dia belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, kerana ini orang yang akan menguasai ilmu untuk menggali, mengorek balik istinbat apa-apa hukum hakam daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau tengok hak lembek dah, hak tak apa kuat sikit tu, mungkin belajar ilmu keduniaan padan dengan dia, boleh masuk dalam bidang-bidang yang sesuai dengan dia. Kita kena tengok keadaan yang sepatutnya. Baik, kalau dua-dua ni sama kuat, sama cerdik, macam mana nak buat? Ulama mengatakan min ahli ilmi man rajha talabal ilm li'annahu aslu. Ada kalangan ulama yang mengatakan belajar itu lebih afdal kerana itu yang asalnya, iaitulah asal orang ni kena pergi belajar. Kerana ilmu itu diperlukan oleh semua orang. Orang yang orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, semua perlu pada ilmu, maka ilmu itu lebih utama. Baiklah, ayat yang pertama yang telah disebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin ini, iaitu ayat dalam surah Taha 114, wa qul rabbi zidni ilma. Tengok, Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qul, katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepada saya ini ilmu. Ini pelajar-pelajar kita ni tanda ayat ni, surah Taha 114. Jadikan dia ni ayat doa kita pagi, petang, siang, malam. Berdoa je lepas solat ke waktu tahajud mana, tak payah kata qul tak payah. Qul tu arahan, Allah arahkan kepada Nabi supaya kata qul, katakan. Jadi tak payahlah kita qul macam orang mati, qalu inna lillah, apa duk qalu laginya? Qalu itu cerita orang. Jadi bila orang mati kita terus kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa juga di sini bila kita nak doa kita kata rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepadaku ilmu. Sekarang ni kalau kita ada ilmu, kita minta Allah Ta'ala tambah, maka Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam berhajat kepada ilmu, berhajat kepada menambah ilmu, maka Allah ajar kepada mereka supaya minta dengan Allah menambahkan mereka ilmu. Kalau Nabi diajar supaya minta tambah ilmu, apalagi dengan kita yang memang tak ada ilmu, takkan tak nak doa, takkan tak nak minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita minta ilmu. Bila nak minta ilmu, cukupkah dengan kita doa saja? Pagi, petang, siang, malam, rabbi zidni ilma, orang mengajar kita tidur, cukup? La. Nak ilmu kena cari sebab-sebab yang boleh kita terima ilmu. Sebab-sebab yang boleh kita beramal dengan ilmu. Kalau kita ngajar saja, suruh doa saja, tak buat, tak minta, tak jadi. Macam orang nak anak, ya Allah berilah kepada aku anak, dia kahwin pun tak, boleh anak ke dah? Mari anak boleh, betul lah jawab dia, hanyut sungai mari boleh musim-musim banjir ni, mana jadi? Nak kahwin pun biar betul lah, pergi kahwin hak expired date dah, tak hak mana, tak hak orang panggil hak tutup kedai lama, tak jadi juga, kena cari hak mana sabah dengan dia, barulah dia panggil sesuai. Kita nak belajar pun sama juga, maka kita kena belajar, doa dan minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala biar beri kepada kita ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh memandu, menjadi pemandu kepada kita, panduan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan termasuklah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, macam kita belajar ilmu nahwu sarf, itu walaupun dia ni tidak agama, tapi itu alat, sebagaimana kata di para ulama, inna lil wasail ahkamul maqasid. Alat itu menjadi hukum kepada matlamat yang kita nak. Kenapa belajar nahwu? Letih ke diri, hafal matan jurumiyah kat Allah, Tuhan lah tahu. Pelajar-pelajar kita yang mengajar pondok ni ingatlah, ingat kita dulu dia panggil menghafal matan Alfiyah. Alfiyah Ibn Malik ni 1000 bait syair, bukannya senang. Baca tu kat Allahu Akbar, letih. Tapi kalau orang pandai menguasai, akan ada ilmu dari sudut ni. Tapi kalau hafal saja tak ingat dan tak boleh menguasai pun tak. Cuma kata ulama,
kepenatan kita belajar ilmu-ilmu alat, ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badi', nahwu, sarah, ini semua alat-alat untuk menguasai, memahami Al-Quran hadis, maka semuanya didapat pahala kerana lil wasail ahkamul maqasid, bagi alat itu menjadi hukum kepada itu. Ini di antara baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepada kami ilmu. Tambahlah kepada kami ilmu. Ilmu syarak terbagi pada dua kategori. Tanda situ. Ilmu syarak dua bahagi. Yang pertama dia panggil ilmu fardu aini. Ilmu fardu ain. Apa makna ilmu fardu ain? Iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang. Seorang-seorang individu kena tahu benda ni. Tak kata tak apa, saya tak pandai apa anak saya pandai. Tak. Tak apa saya tak erti apa ustaz saya pandai. Tidak. Ilmu fardu ain iaitu ilmu yang mesti dipelajari oleh setiap orang. Yang kedua dia panggil ilmu fardu kifayah. Mana fardu kifayah ni? Kalau dalam satu daerah, dalam satu kampung, dalam satu qaryah sudah ada orang pandai seorang, maka gugur dosa daripada orang lain. Sebab orang boleh tanya dia, boleh rujuk kepada dia. Satu lagi dipanggil yatafarra', cabang kepada ilmu fardu kifayah ni, dia panggil ilmu sunnah. Ilmu yang sunat kita belajar, walaupun sudah ada orang lain pandai dalam kampung ni, tapi baik kita belajar juga, kerana lagi ramai orang pandai lagi baik, dia pun boleh muzakarah dengan kita. Kita pergi kepada ilmu yang pertama, iaitulah dia panggil ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain? Iaitu setiap ilmu yang wajib ke atas seorang hamba Allah Ta'ala itu belajar. Kalau dia suami, dia belajar. Bini pun kena pandai juga, anak kena pandai juga, semua pandai. Yang pertama sekali ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, iaitulah dia panggil ilmu at-tauhid, ilmu mengesakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali kita kena tahu Allah Tuhan kita. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kena kenal sifat-sifat Allah. Hari ni kalau kita tanya, awak kenal Tuhan? Kenal. Macam mana boleh kenal? Sifat 20, apa ajak budak lagi? Apa ajak budak, kalau tanya dia apa makna dia, apa maksud dia pun tak tahu-tahu. Kita duduk kerah lengan dalam masalah, kadang-kadang kita pun tak mulang kaji balik, duduk ingat begitu. Ambil sifat 20 tepek dinding, lepas tu tak tahu apa lah. Naknya seorang itu memahami nama Allah, mengenali sifat-sifat Allah, dan menghayati dalam jiwa dia satu-satu. Kalau kita tahu sifat Allah Ta'ala Sami', Allah mendengar, kenapa kita boleh mengumpat orang? Kalau kita tahu Allah Ta'ala basar, melihat, kenapa kita boleh buat benda maksiat? Kita tahu Tuhan tengok. Jadi kalaulah ilmu ini dipasak dalam jiwa seorang manusia, banyak kemungkaran terhapus dengan sendiri secara otomatik saja. Itu dia panggil ilmu mengenali Allah, tauhid, dan ilmu mengenali perkara-perkara yang menghalang, yang menghancurkan agama ini, dia panggil mengenali syirik. Dan satu lagi mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib kena belajar ilmu salat, ilmu sembahyang. Nak sembahyang zuhur fardunya, nak sembahyang sunatnya, kena belajar. Setiap orang kena belajar. Ilmu puasa kena belajar. Ilmu zakat ada perbincangan. Sebagian ulama kata kena tahu sebab dia rukun Islam. Ada yang mengatakan ilmu zakat ini termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Kenapa? Kalau orang miskin, tak payah dia belajar buat zakat. Dia belajar buat apa? Dia bukannya ada duit. Orang yang miskin tak payah belajar ilmu haji sebab dia tak ada duit nak pergi Mekah. Tetapi kalau dia sudah naik taraf, duitnya semakin banyak, cukup nisab, maka wajib dia kena belajar berapa kadarnya, bagaimana siapa dia boleh keluar, apa harta yang kena zakat. Dan kalau nak pergi haji, wajib dia kena kursus haji, bagaimana nak buat, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu melontar, dan segala ilmu yang ada yang berkaitan dengan dia. Ini semua dipanggil ilmu-ilmu yang wajib kita kena belajar. Dan satu lagi dia panggil ilmu fardu kifayah, ilmu yang bersangkut dengan kehidupan dalam masyarakat. Maka kalau seorang itu pandailah orang lain. Ini dipanggil pembahagian ilmu yang Allah SWT ajar kepada kita supaya kita belajar. Itu ayat yang pertama yang telah dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab dia ni. Ayat yang kedua, Allah firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah,
Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabnya terlalu mudah. La sawa, tidak akan sama sekali-kali orang yang pandai dengan orang yang tak pandai. Macam mana? Al jawabu mafhum. Kata ulama, jawapan kepada ayat ini dipahami. Adakah sama? Jawabnya tak payah jawab. Tak, memang tak sama. Siapa dia boleh kata sama? Tak akan sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, sama sekali tidak sama. Ayat ini menunjukkan kepada kelebihan orang yang berilmu. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawa dalam kita ini, iaitulah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang punya ilmu. Orang yang beriman dengan tak beriman, darajat. Di sama-sama orang yang beriman pula, yang berilmu dengan tak berilmu, darajat. Disebut di sini darajat, beberapa darajat. Jadi para ulama ketika membahaskan ayat ini, kenapa Allah SWT sebut darajat? Dia tak kata berapa darjah, sebab sama-sama ahli ilmu pula, berbeza pula. Ada orang ni alim sungguh, Masya Allah, Tabarakallah. Ayat Quran mana baca ya dia boleh surai, boleh tafsir. Baca hadis tahu selalu hadis sahih atau dhaif, apa terjemahannya, apa huraiannya. Ada orang ni kalau baca ayat pasal kena cari tafsir dulu, cari terjemahan tak faham, cari tafsir pula, cari tafsir pun tak faham juga. Nak kata macam mana? Jadi darajat ilmu itu berbeza-beza, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita darajat. Perbezaan kedudukan di antara manusia ini sangat berbeza. Alhamdulillah, yang pentingnya darajat itu ada. Orang-orang yang akan naik di sini siapa? Iaitulah orang yang menerima ilmu. Orang itu mempunyai darajat yang tinggi. Kemudian ayat yang terakhir yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallah. Tengok, dia panggil orang yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba dia. Siapa? Al-ulama'u. Pasal tu ayat ni kena baca betul-betul. Pelajar-pelajar kita, penceramah-penceramah, kalau nak ceramah ayat ni tak bagi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut akan Allah di kalangan manusia ini ulama. Ada setengah orang ni salah baca innama yakhshallahu, bahawanya Tuhan tu takut pada ulama. Jangan. Ayat Quran ni salah bagi satu, kadang-kadang merubah makna terbalik kaki ke atas, kepala ke bawah dia panggil. Ini Allah jadi Tuhan pula takut pada orang. Jangan. Kita nak yang takut pada Allah Ta'ala siapa? Ulama. Maka kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini innama yakhsha? Dia tak kata innama yakhaf. Yang takut pada Allah Ta'ala itu ulama. Tak. Tanda di kertas di buku masing-masing. Perbezaan di antara khasyah dengan khauf. Perbezaan di antara khasyah dengan khauf. Kalau khauf mana takut. Takut. Kita bila tengok dalam gelap nak pergi, nak tak pergi, takut. Itu dia panggil khauf. Biasa takut. Tetapi kalau khasyah, takut dengan perasaan mengagungkan benda yang kita takut. Itu mana khasyah. Kalau kata takut pada Tuhan, khasyah, mana kita takut al-maqrunu bit ta'zim, dan kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Barulah ketakutan itu kemuncak kepada apa yang kita nak, bahawa kita ni memang takut pada Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh. Maka setiap khauf itu dia kata akhas minal khauf. Kalau khasyah tu ada khauf, tapi bukan semua khauf itu ada khasyah. Jadi macam orang takut pada singa, takut itu khauf dia panggil, dia tak panggil khasyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni fala takhshawun nas wakhshawun. Tuhan kata mu jangan takut ke orang, takutlah kepada aku. Allahu Akbar. Ini semua menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu satu anugerah, darajah yang tinggi. Orang yang takut pada Allah ulama. Maka para ahli tafsir mengatakan manhum ahlul khasyati. Siapa mereka? Jawabnya ahlul khasyah, orang yang takut betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla ini al-ulama. Ulama mana? Al-ulama'u billah. Orang ulama yang alim, yang kenal Allah.
yang kenal sifat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah, hukum hakam yang Allah Ta'ala beri, maka mereka mengetahui rahsia-rahsia segala hukum hakam ini, maka inilah orang yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wa fi hadza dalil, ini menunjukkan bahawa kita nak jadi takut, nak dapat darjah khasyah, mesti belajar dulu. Bila belajar, maka dia duduk, dia masuk di bawah fadlul ilmi, kelebihan belajar. Bila belajar, takut ke Tuhan. Takut ke Tuhan ni darjat yang tinggi. Karena itulah dia panggil ulama yang takut pada Allah Azza wa Jalla, dia panggil al-ulama ar-rabbaniyun, ulama-ulama yang memang takut pada Allah Azza wa Jalla. Hari ni kalau sebut ulama di zaman kita hari ni, orang keliru. Hak mana satu ulama ni? Ada dewan ulama, ada persatuan ulama, ada hak mengaku jadi ulama, ada ulama muda, ada ulama hak tua. Habis siapa dia ulama sebenar? Ulama sebenarnya tengok kepada orang itu. Innama yakhshallah, orang yang takut ke Tuhan dengan ilmunya, dengan warak dia, dengan apa ni beramal dengan ilmu yang dia ada, tak takut pada manusia, takut pada Allah Taala. Tidak ada sifat-sifat mengampu, tidak ada sifat-sifat yang orang panggil putar belik dalam bercakap. Inilah baru kita panggil ulama. Kalau setakat ada title sikit-sikit boleh nak dakwa kita dan ulama orang lain tak alim lah, itu cerita saja. Maka para jemaah sekalian, inilah muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah bawa kepada kita beberapa ayat yang menyebut tentang fadlul ilmi, kelebihan ilmu dan kelebihan para ulama. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam hadis yang ke-1376 di dalam bab ini, dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.